Okey, soalan pertama kita adalah antara berikut rangkaian nombor manakah disusun dalam tertib menurun? Okey. Tertib menurun ni selalu keliru. Dia naik ke turun? Dia buat turun lah. Turun macam tangga tu guys. Macam ni. Besar dulu hingga ke kecil. Jadi kena mulakan huruf besar hingga ke kecil. Selalu lukis takut keliru. Jadi manakah jawapannya guys? Kita tengok mana satukah jawapannya. Apa-apa? Tak dengar. Jawapannya adalah A. Betul. Jawapannya adalah A. Senang sangat ni. Biasalah. Biasanya 10 yang pertama tu mudah guys. 10 soalan pertama tu mudah. Okey, nombor 2. Selesaikan masalah ini. Korang boleh guna kalkulator direct je. Okey, ataupun buatlah pengiraan yang simple. Okey, berapa guys? Cuba kira. Settlekan yang atas pun boleh. Settlekan yang atas ni guna kalkulator. Guna kalkulator. Negatif 2. Kat atas negatif 2. Guna kalkulator kan. Jadi kita akan dapat 1 lah. Negatif, positif. Betul tak? Jawapannya adalah 1C. Senang je Nombor 2 masih lagi senang. Okey, nombor 3. Diberi bahawa X tolak 1 ialah faktor sepunya terbesar. Okey, bagi 12 dan juga 30. Maka nilai X ialah faktor ya. Faktor. Faktor bagi 12 dan juga 30. Itu maksudnya. Jadi apakah nilai X? Faktor terbesar. Kalau faktor tu kita ada dua cara. Kalau korang masih ingat lagi. Faktor ni kita boleh buat macam ni. 12 dengan 30. Dia buat bawah lah ya. Takut keliru pula. Okey, korang boleh buat macam ni. 12 dengan 30. Ni faktor kan? Jadi korang buatlah. 1, 12. 2, 6. 3, 4. Ni namanya faktor. Okey, yang ni pula 1, 30 dan seterusnya. Korang boleh buat cara macam ni. Tengoklah nombor mana yang sama yang boleh kita ambil. Okey, tapi cara yang mudah kalau nak buat faktor sebenarnya terbesar ni, kita guna teknik pembahagian berulang tu. Kita buatlah macam ni. Jadi ini adalah kita punya, kita nak cari faktor kepada dua perkara ini. Carilah berapa guys? Cuba korang buat. 12 jadi 2 kan? 2 jadi 6. Ini jadi 15. Sini kedua-duanya ada sifar 3. Sini 2. Sini adalah 5. Dah, sampai situ je. Okay, kalau faktor sampai sini. Kalau dia nak apa satu lagi gandaan. Kalau gandaan korang kena habiskan lagi ni. Sehingga dapat 1. Pokoknya 6 je. Okey, 6. Betul? So kat sini 2 darab 3 sama dengan 6. Okey, maksudnya apa tu? Maksudnya ini ni X tolak 1 pun mestilah sama dengan 6 juga. Itulah maksudnya. Jadi sekarang ni berapakah nilai X? X tolak 1 sama dengan 6. Jadi X berapa sekarang? Jadi sama dengan 7. Ya? Sama dengan 7. Soalan ni susah sikit. Dia tak susah apa. Dia keliru lah. Dapat je. Kita dapat keluarkan senang lah kan. Dia kelirukan kita sikit. Kita macam terfikir-fikirlah ni faktor ke gandaan ke, ada macam tu. Okey, settle Okey, kita nak masuk soalan yang berikut. Okey, soalan berikut kita nak tengok nombor 4. Okey, nombor 4. Okey, gandaan sepunya terkecil GSTK bagi 3, 4 dan 8 ialah GSTK.
Okey, ni gandaan ya. Yang tadi faktor. Gandaan ni macam sifir. 2, 4, 6, 8 tu gandaan. Okey, kalau faktorkan ni, dia kena buat faktorkan lah. Jadi dia nak 3, 4 dan 8. Jadi korang boleh guna teknik yang tadi tu. Korang buat je macam tadi. Dan korang letakkan nilainya 3, 4, 8. Macam tu. Jadi kat sini kita boleh pakai nombor sifir 2. Ada tak? Ada. Ni 3 tak payah lah ya. 3 tak adalah. Sebab dia gandaan, kalau gandaan dia macam ni. Okey, lagi. Sifir apa lagi ada? Kita ada lagi sifir 2. 3, 1, 2. Kita masih lagi ada 2. Jadi 3, 1, 1. Kita masih ada lagi 2. 3 lah 3. Baru betul. Jadi inilah yang kita darab. Berapa dapat? 2 darab 2 darab 2 darab 3. Apa jawapan kita buat? 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6 jadi 24 lah. Kan? Jadi jawapannya adalah 24. Okey. Jadi dia tak susah je sebenarnya kan? Kita tahu caranya senang. Cuma nak faham soalannya tu. Kita terfikir kejap, dia gandaan ke faktor? Dia macam tu lah, blur sikit kan? Dah dapat je okey. Okey, kita teruskan lagi soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5. Okey, antara berikut manakah merupakan kuasa 2 sempurna? Maksudnya tidak ada perpuluhan. Okey, cuba teka guys. Tak payah teka, kira. Kira dulu, lepas tu jawab. Jawapannya adalah 100. Betul? Betul sangat. Jawapannya adalah 100. Ada nombor lain lagi tak? Tak ada ya? Okey, dia nak kuasa 2 sempurna. Contoh kat sini, kalau nak, kita buatlah 10 kuasa 2 kan dapat 100. Itulah maksudnya. Okey. Nombor 6. Darjah 1 menunjukkan 3 jisim A, B, C. Besarkan sikit lagi. Apa ni? A, B, C, D. So, apa dia nak soalannya? Nyatakan ni jisim itu dalam bentuk A, B, C. Okey, cikgu salin kat atas ya. 1.6. 1.6 lagi. 600. 1.6 kg, 600 gram. Satu lagi 2,200 gram. Okey, cikgu besarkan kat sini jadi ni A, B dan juga C. Jadi, cuba korang tengok. So, nyatakan nisbah bagi A, B, C ini. Okey, kita buat warna lain. Nampak cantik sikit. So, first step korang kena tukarkan, pastikan semua dalam bentuk gram lah. Sini akan jadi 1,600 gram. Baru betul. Okey, mulakan sekarang guys. Dah sama unit ni, korang boleh potong-potongkan dia. Okey, berapakah nisbah dia? Okey, Narah, berapa Narah dapat? Berapakah nisbahnya? Okey, kalau senang, kalau tengok kalau ada potong, ada kosong tu, ada 2 kosong, buang je. Nampak tak? Dia lebih kecil sikit. Narah kata B. Okey, kita potong tengok. Betul tak Narah kata B? Tengok kat sini sekarang ni kita dah jadi 16 nisbah 6 nisbah 22. Boleh kecilkan lagi tak? Sifir apa yang ada ni? Kita ada sifir 2 kan? Bahagi 2 semua. Dia akan jadi 8, 3, 11. Boleh bagi lagi tak? Tak boleh bahagi. Itulah finalnya. Jadi Naura betul lah. Jawapan Naura adalah B. Okey, bagus. So nisbah senang je. Nisbah macam bahagi. Macam bahagi. Kita boleh kecilkan dia mengikut sifir yang ada kepada ketiga-tiga ini.
Okey, ni soalan panjang sikit ni. Okey, kita baca sikit soalan ni. Apa yang dia nak? So, dia beritahu bahawa dalam kelas 3 delta, kita tanda sikit, 3 delta, nisbah bilangan buku latihan matematik kepada bilangan buku latihan sains. So, matematik dan sains. Jadi, kat sini matematik, kat sini adalah sains. Adalah 2:5. Nisbah bilangan buku latihan sains kepada buku latihan sejarah. Okey, sini sains, sini sejarah SJ. Cari nisbah bilangan buku latihan matematik kepada buku latihan sains kepada buku latihan sejarah. Okey, sekarang ni dia nak ketiga-tiganya. Tu masalah kita sekarang ni. Okey. Jadi sekarang ni cikgu tulis, nampak sikit. Sekarang ni kita ada matematik, kita ada sains. Okey, matematik ni kita ada 2. Okey, sains ni kita ada 5 yang asal dia. Okey, yang seterusnya kita ada sains dan kita ada sejarah. Okey, sains dan sejarah ni dia ada 3 dan juga dia ada 2. Okey. Kalau macam ni guys, korang susun mengikut nombor ni. Tengok ni. Samakan nombor yang sama. Jadi, sekarang ni apa yang perlu kita buat adalah disebabkan mereka ini adalah sama, kita tengok 1, 3, 1, 2, 5 kan. So, kita kena samakan kedua-dua ni guys. Kenapa kena samakan? Sebab dia adalah subjek yang sama. Soalan cikgu sekarang ni, macam mana kita nak samakan tu? Macam mana kita nak samakan tu? Macam mana nak samakan sains ni supaya kedua-dua nilai ini sama? Siapa ada idea? Darab, betul. Kita darab dengan nombor yang bawah. Bawah darab dengan atas. Okey, jadi kalau darab dengan 3, sebelah ni pun kena darab dengan 3 juga. Sebelah ni pun darab dengan 5. Jom kita susun balik. Apa yang kita dapat? Jadi matematik, sains, sejarah. Ikut yang baru tau. Jadi 2 darab 3, 6. Ini dah sama ya, ini dah sama ya. 5 darab 5, 15 ya. 2 darab 5, 10. Begitu guys. Nampak tak permainan dia? Ada jawapan tak? Ada pun. Jawapannya adalah A. Jadi untuk nisbah ataupun kadaran macam ini guys, korang susun mengikut subjek yang ada dulu. Tak kisahlah subjek ke, sayur ke, kambing ke, nama orang ke. Susunkan yang tengah-tengah and then korang samakan dia dengan darab kedua-duanya. Okey, soalan ni sangat popular, sangat popular. Jadi rugilah tak ambil peluang ni, dia tak susah. Senang je. Cuma nampak je ayat panjang kan. Tapi dia senang saja. Okey, dah. Kita teruskan lagi ya. Kita nak masuk soalan D. D ni macam mudah sikit. Baca dulu apa nombor 8. Okey, antara berikut yang manakah setara? Setara ni dalam bahasa Inggeris namanya equivalent. Equivalent adalah setara. Sama lah, sama. So, korang rasa manakah yang sama dengan 4W? Mana yang sama dengan 4W? Okey, cuba korang kira. Okey, bagi jawapannya. Nah, orang kata D. Kawan-kawan lain D. Setuju tak, betul tak D? 4W. Betul. Senang sangat. Ni macam soalan bonus ini. Okey, seterusnya kita nak buat nombor 9. Cuba try. Guna kalkulator je. Nombor 9. Apakah jawapan awak? Yang sama. Manakah yang sama dengan yang atas ni? Jadi korang kena kira yang atas dululah. Yang atas ni nilainya berapa guys? Cuba guna kalkulator dapat apa? 27 punca kuasa 3. Cube root 3 dapat. Okey, yang atas ni cube root kita 3 kan. Jadi cuba cari. Manakah yang menghasilkan 3? Manakah yang menghasilkan 3 guys?
Okay, Lokman dapat D. Kawan-kawan dapat D tak? Cuba try D, dapat tak 3? Dapat tak 3? Nombor 7. Macam mana, Man? 27. Kira. D tak dapat. 27 dapat. Dia nak yang nombor 3 ni. Bila darab semua ni kita dapat 3. Dapat tak? Tu maksudnya. Cuba try lagi. Cuba try, Rahman. Tu 3 tak dapat tu, Rahman tu. Punca kuasa 9 punca kuasa 2. So D tu bukan Rahman. Cuba try lagi. Rahman try lagi tengok. Apa dapat? Kalau yang ni dapat 27 je. 27. Okey, 27 bukanlah sebab dia nak nombor 3. C C, cuba try C. C 3 darab dengan punca kuasa 1. 3. Ni betul. Jawapannya adalah C. Syafiqah dapat C Okey. Betul, Lokman. Kadang-kadang salah faham sikit ingat ke 27 ni ya. Betul. Okey, jom kita teruskan lagi. Nombor 10. Okey. So, soalannya dia beritahu adalah antara yang berikut persamaan manakah merupakan persamaan linear. Ingat, persamaan linear ataupun linear equation ni dia adalah persamaan garis lurus. Kalau kuadratik dia garis senyum atau masam. Linear gurus. Okey, lagi dia kata apa ni? Manakah merupakan persamaan linear? Okey. Yang ini memang korang kena hafal lah sikit. Agaknya manakah persamaan linear? Apakah petua nak tahu persamaan linear? Okey, cuba jawab. Syafiqah nak cuba jawab. Manakah linear? Jawapannya adalah A. Kenapa, Rahman? Betul. Yang pertama linear, dia punya huruf kuasanya ada 1. D ni bukanlah kuasa 2 tak nak. Dan dia ada satu huruf. Jadi kalau kat B ni 2 huruf tak nak, X dengan Y. Yang tinggal kat sini. Kan? Dan kalau boleh dia tak nak yang ada pecahan macam ini. Jadi yang hampir sangat-sangat adalah nombor A. Kalau pecahan macam ni, kalau kita darab balik, dia akan jadi kuasa 2 nanti. Elakkan kita ambil yang pecahan macam tu. Okey, boleh? Okey, jawapannya adalah A. Betul, kan? Tahniah. Jadi kalau sini ingat ada satu huruf dan kuasanya hendaklah 1 je. Kalau kuasa 2 dia dah jadi kuadratik. Okey, kita nak masuk soalan yang berikut. Nombor 11. PQRS is a straight line. PQRS. Okey, ni PQRS garis lurus. Antara berikut pasangan garis lurus manakah selari? Selari tu dia punya kecerunan ni pun sama aja. Okey, mana rasa-rasanya selari? Okey, mula sekarang. Okey, masing-masing cuba semak dekat sini ya. Berapakah sudut sebelahnya ni? Baru boleh cari apakah yang sama. Macam tu. Sini 70 kan? Sini 80. Sini 110. Mana yang sama? Yang sama nampaknya Q dengan S. So, Q dengan S 2 dengan 4. Jadi jawapannya D. Jawapannya adalah D. Okey. Boleh jawapannya adalah D. Ni selari maksudnya macam ni lah. Ada nak panah tu menunjukkan dia selari. Okey, soalan guys, ada tak?
Boleh cikgu teruskan lagi? Boleh, jom. Kita buat lagi. Nombor 12. Oh, ni dalam bentuk ayat panjangnya. Benda soalan ni. Okey. Soalan ni beritahu bahawa antara berikut rajah yang manakah mewakili ungkapan 3P tambah 4cm. Mulakan. 3P tambah 4cm. Agak-agaknya. Cuba korang selesaikan ni. Satu contohnya kat sini kan. 3 tambah 4 tambah P. Kita akan dapat 3 tambah 4 tambah P. Kita dapat 7P. Ni bukan. Jadi yang A tu bukan. Try yang B pula. Yang B ni 3P kan. Parameter dia 3P tambah 3P tambah 3P tambah 3P. Kita akan dapat 12P. Bukan juga. Okey, apa jawapannya? Korang rasa mana satukah jawapannya, guys? Cuba try C. Parameternya 2 ni pun 2. Jadi 2 tambah 2 tambah 3P. Jadi kita akan dapat 2 tambah 2, 4 tambah 3P. Sama tak? Kenapa tak sama? Oh, dia terbalik je. Kita terbalikkanlah. Betul. Jadi yang ini yang betul. Okey, Naura. Tahniah, Naura. Ya, jawapannya adalah C. Kan sama ni kalau kita tengok. Sama ni. Okey, next lagi soalan yang ke-13. Alamak, soalan kat sebelah ke? Dalam rajah 3PQR ialah garis lurus. Ni garis lurus. Lepas tu diberi bahawa SP. SP mana SP? SP. Okey, SP. Dan juga SQ. SQ. Dua ni sama. Sebab tu dia buat macam ni. Menunjukkan dia sama panjang. Okey, kalau kaki sama panjang, menunjukkan sudutnya mereka ini juga sama. Jadi ingat, sudut segitiga jumlahnya adalah 180 darjah. Okey, soalan sekarang ni cari nilai Y. Okey, cuba cari nilai Y. Apakah nilai Y? Jawapan kat mana? Jawapannya adalah dekat atas ni. Oh, okey. Kita cari dulu. Lepas cari, baru kita tengok apakah jawapannya. Okay, cuba cari guys. So, apakah jawapannya? So, komen sikit. Sikit. Jadi, kat atas ni kalau ikut dia adalah 40. Kakinya sama. Ingat, segitiga semua sekali 180 sudut-sudutnya guys ya. Jadi, tolaklah dengan 40. Maka kita akan dapat 140. 140 ni kedua-dua sudut ini guys. Jadi kalau kita bahagi 2, kita akan dapat dia adalah 70 dan juga 70. Jadi sebenarnya dekat sini adalah 70, dekat sini juga adalah 70. Macam tu. Okey, bila dah dapat 70, so apa sangkutan dia? Ingat tak ni bentuk U? Siapa ingat lagi bentuk U apa? Siapa ingat lagi? Siapa masih ingat bentuk U? Kalau dua ni selari. Kalau sini 70, so berapakah sini? Iaitu Y ni. Siapa tahu? Formula bentuk U ni macam mana? Formula bentuk U kalau kita tambah dua-dua ni mesti nilainya 180. Berapa lagi tak cukup? Isilah 110. Kita tolak ialah 70. Dapatlah 110. Betul tak? Jadi jawapannya adalah 110. Ada tak 110 guys? Ada pun 110. B. Okey ya? Ingat lagi kan? Biasalah kalau lupa-lupa sikit tu tak apa. Bila cikgu explain ni korang tu, lah betul. Tu okey lah maksudnya. Maksudnya kita pernah belajar dan masih lagi ingat sikit-sikit.
Lupa-lupa kejap-kejap tak apa. Tak apa. Kadang-kadang kita tak ingat. Semua banyak subjek nak belajar kan. Janji bila kita cikgu explain baru ingat. Lah betul lah. Macam tu okey lah tu. Okey, nombor 14. Nombor 14. Raja 4 menunjukkan satu garis nombor. Ni namanya garis nombor. Soalannya adalah nyatakan ketaksamaan linear ataupun linear inequality bagi garis nombor itu. Jadi nyatakan ketaksamaan linear bagi garis nombor itu. Okey. So, apakah ketaksamaan linear bagi nombor ini, guys? Tengok betul-betul. Yang ini gelap, penuh. Yang ini tak gelap. Tak dihitamkan. So, apakah maksudnya? Okey, cuba jawab. Yang ini ada bentuk macam ni. Ni ada bentuk-bentuk macam ni, ketaksamaan ni. Cuba Lokman ke Naura ke? Apakah jawapannya? Okay guys, apa jawapannya? So, sini 3, kan? Sini negatif 2. Okey, apa maksudnya tu? Maksudnya adalah negatif 2, 3. So, kat tengah-tengah ni X lah. Jadi, anak panah mesti sentiasa macam ni. Senang. Sentiasa macam tu. Cuma yang hitam ni ingat, yang hitam ni ada sama dengan. Cikgu ulang. Mula-mula ambil nombor negatif 2 sebelah kiri. 3 sebelah kanan, X letak tengah-tengah. So, anak panah sentiasa macam ni. Yang kecil tu mengalir ke sana. Yang besar mengalir ke kanan. Lepas tu tengok yang hitam tu dia ada sama dengan. Okey. Boleh tak? Jadi itulah range dia. Jadi kalau kita nak senaraikan, 2 ni tak termasuk. Yang masuk adalah negatif 1, sifar, 1, 2 dan juga 3. Sebab dia dihitamkan, ya. Sebab dia sama dengan tu. Negatif 2 tak nak ambil dia. Sebab dia nak lebih besar daripada negatif 2, tapi 2 tak nak ambil. Kalau dia nak ambil 2, dia tak sama dengan. Barulah 2 ni boleh diambil juga. Okey. Okey, lagi. Nombor 15. Okey, 15. Okey, jumlah pelajar murid kelas 3 Alpha ialah 35 orang. Okey, jumlah bilangan murid kelas 3 Alpha 35 orang yang terdiri daripada 25 orang murid perempuan dan Y murid lelaki. Jadi semua sekali 35. Perempuan ada 25, 23 ni perempuan. Yang ini lelaki Y. Macam mana sekarang ni guys? So kita ada 23 tambah Y sama dengan 35. Itulah maksudnya. Perempuan tambah lelaki sama dengan 35. Soalannya adalah persamaan linear manakah mewakili situasi ini? Okey, ini persamaan linear juga buat. Cuba tengok manakah yang hampir sama, guys. Korang boleh gerak-gerakkannya, boleh pindah-pindahkan dia. Tengok manakah yang hampir sama. Cuba tengok betul-betul. Persamaan yang ada kat atas yang kita buat tu, manakah menyamai dengan jawapan kita? 23 tambah Y jumlahnya 35. Okey, dan orang kata A. Lagi, Balkis pun kata A. Jom tengok A. Betul tak A? Kita ambil A. Tengok, dia buat kat sini negatif Y je. Jom kita buat. Kalau kita pindah Y, apa jadi? Pindah Y. Negatif Y. Betul lah, betul. Cuma dia terbalikkan lah kan. Dia terbalikkan ni Y kat sini, Y kat sini. Betul. Okey, Nora betul, Nora. Okey, masih Nora. Okey, kita move lagi. Soalan yang ke-16, laju kereta. Ingat, kalau ada per 30 hour per minit. Ini dalam bentuk per, ya. So, kalau korang jumpa macam ni, sebenarnya kita boleh buat juga dalam bentuk kilometer per hour. Jadi untuk buangkan per tu, dia gantikan dia sebagai H negatif 1. Sebenarnya sama je. Okey, dalam sebuah bandar tidak boleh melebihi 60 km per hour.
Okey, laju kereta kita Y ni. Tapi Y tak tahu lagi. Tapi yang pasti dalam bandar kita tak boleh melebihi 60 km per hours. Sebenarnya bukan dekat bandar je. Dekat sekolah pun tak boleh. Tak boleh bising, tak boleh laju. Dekat hospital pun tak boleh. Okey, ketak sama linear manakah bagi situasi ini? Cuba korang buat sikit. Kalau ikut laju kereta tu, mesti tak boleh lebih daripada 60. So, ketak sama manakah yang sesuai? Okey, mula sekarang guys. Naura kata B. Kenapa B tak B? B kata apa? Okey, B dia kata Y tidak lebih dan sama dengan 60. Betul? Kat sini kata tidak boleh melebihi 60. Jadi kalau 60 tu okey, lebih tak boleh, kurang boleh. Kurang boleh, lebih tak boleh. 60 pun masih lagi boleh. Okey, 60 masih lagi boleh. Jadi yang sesuai adalah B. Betul? Betul, bagus. Okey. Yes. Kenapa jawapan juga A? Kalau A ni kena kalau A ni boleh juga sebenarnya. Kalau A ni dia kena jadi Y 51 lah, kan? 51 dah sebab kurang daripada 60 km per hours. Tapi untuk apa ni laju, biasanya lah kalau dikata laju 60 tu maksudnya 60 tu boleh lagi lah. Contohnya kalau dekat highway 110 km per jam. Maksudnya 110 tu boleh lagi, kurang daripada tu lebih daripada tu tak boleh. 111 tak boleh. Okey. Jadi yang sesuai sebenarnya A tu sebenarnya boleh juga. Tapi yang paling sesuai adalah B dalam kes ni ya. Tidak boleh melebihi 60. Tapi ayatnya tak sesuai ni. Patutnya dia kena buat maksimum lah sepatutnya kan. Tapi kalau ikut ayat ni Luqman lagi betul. Kalau ikut ayat ni Luqman lagi betul. Okey, Luqman betul. Tetapi kalau ikut ayat sesuai dia kena pakai maksimum ni. Okey, maksimum 60 km. Sepatutnya macam tu. Baru jawapannya B. Okey? Jadi dalam kes ni sebenarnya dua-dua betul. Cuma dia tak telitikan dia punya ayatnya. Jadi kalau nak buat yang B ni sepatutnya guna ayat maksimum. Okey? Maksimum. Internet korang okey ke? Cikgu kadang-kadang terputus-putus juga ni. Okey tak guys cikgu punya ni? Cikgu rasa macam terputus sekejap. Nampak tak cikgu punya skrin? Luqman okey Luqman? Nampak tak? Nampak. Dah nampak dah balik. Okey. Harap-harap. Okey. Boleh jadi kat situ memang betul lah. Dua-dua tu betul jawapannya. Okey, nombor 17. Rajah 5 menunjukkan gabungan bentuk yang terdiri daripada sebuah segitiga sama sisi. Okey, sama sisi. HIJ. Okey, sama sisi maksudnya ni lah. Okey. Dan sebuah rhombus GH. Ni namanya rhombus. Macam diamond ni namanya rhombus. Lagi, cari parameter dan cm seluruh rajah itu. Okey, cari parameter dia guys. So, apakah agak-agaknya jawapan dia? Mula mencari sekarang. Apa jawapannya? Bila sebut rhombus ni guys, dia pun sama tau. Rhombus ni pun sama ya. Rhombus ni pun sama ya. Bila sebut rhombus tu maksudnya dia adalah sama sisi. Itu specialnya rhombus. Sebab tu dia bagi nama ni. Mesti ada sebab dia bagi nama ni. Sama sisi. Jadi berapakah dia punya parameter dia? Parameter tu ingat ya, yang pagar sahaja guys. Yang luar sahaja. Ni je. Parameter yang luar sahaja. Dalam jangan tambah. So, cuba tambah ke semuanya. Saudara dapat D Kalau kalian dapat D juga ke tambah semua? Cuba tanda tu dulu aja. Tambah yang luar je. Dalam tak ya? Kalau Mama dapat D okay, nice. Guna calculator je guys. Tak perlu buat jalan kerja sebab ni paper 1 kan. Kau guna calculator je. Okay, lagi.
Persoalan. Okey, nombor 18. Dia bagi statement dia adalah P sama dengan nombor perdana kurang daripada 10. Agak-agaknya apakah nombor perdana yang kurang daripada 10? Kita senaraikan jap, guys. Cuba kita senaraikan dulu apa? Nora kata 2, 3, 5, 7. 9 tak masuk Nora. 9 tu boleh bagi. Abaikan 9. Okey. Jadi 2, 3, 5, 7. Betul tak? Betul? Betul. Lokman tu A. Okey, betul Lokman. A. Bagus. Itu nombor perdana. Ingat, ulang nombor perdana hanya boleh darab dengan dirinya dan juga darab dengan satu sahaja. Itu nombor perdana. Okey, 19. Alamak, mana jawapan ni? Oh, sebelah tu. Okey. Kita baca dulu. Kita baca dulu apa dia nak. Okey, Rajana menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Bersudut tegak tu maksudnya 90 darjah ni guys. Yang tegak tu. Jadi kat sini ni menunjukkan dia adalah 90 darjah. Itu namanya sudut tegak lah. Okey, ataupun namanya right angle. Okey, antara berikut manakah benar bagi rajah 6 ini? Okey, tengok jawapannya. Dia besarkan sini lah supaya nampak sikit. Okey. Tengok jawapan kat sini guys. Tengok, manakah jawapan yang betul korang rasa? Macam tu. Okey. Okey, tengok dekat sini aja ya. Tengok dekat sini saja. Tengok jawapan dia. A, B, ni hypotenuse ya. Hypotenuse, ingat tak? Okey, macam manakah formula untuk trigonometry guys? Theorem Pythagoras. Ingat kita punya jawapannya D. Jom kita buat dulu formulanya. Teorem Pythagoras mengatakan bahawa yang paling panjang ataupun hypotenuse kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, biasa kita buat macam ni kan? Okey, betul tak? Okey, tapi yang asal ni sebenarnya yang atas ni lah. Yang ini sebab kuasa dipindah jadi punca. Jadi yang asalnya macam tu. Kita tengok balik. Manakah H kuasa 2? H kuasa 2 kita adalah dekat sini. Nampak tak? H kuasa 2 kita adalah km. Kan? Jadi kat sini kalau ikut km. Okey lah kat tu. A kita apa A? A kita KL. KL. Okey, B kita apa? B kita adalah LM. Sepatutnya kita dapat jawapan macam ni. Manakah yang hampir macam ini guys? KM, KL. Alamak, tolak pula ya. Tapi D bukanlah Nora, D bukan sebab D tolak. Okey kawan-kawan. Agak-agaknya mana satu jawapan kita yang sesuai? Okey, kita try yang A dulu Kita try yang A ya. Kita try yang A. Okey, kita cuba ambil yang A tau. Cuba letak dekat sini Okey, yang A ni kalau kita ambil KL kuasa 2 sama dengan KM kuasa 2 tolak ALM kuasa 2. Okey, cuba nak pindahkan ni ke sebelah. Dapat tak? Jadi gua dapat KL kuasa 2 tambah KM kuasa 2. KM pula. L kuasa 2 sama dengan KM kuasa 2. Ni sama tak guys? Cuba check sama tak? Ni sama kan? Jadi cuma KM tu sebelah kiri. Letaklah KM kat sini. Okey. Sama dah sekarang. Betul? Boleh terima? Jawapannya adalah A. Sekali try tu dah dapat. Dia macam confusing kita sikit. Dia saja je perangkap kita kan, betul tak? Okey dah, salin dulu guys. Salin dulu untuk apa ni. Yang penting ni formula ni. Korang akan pakai sampai form 5 ni formula teorem Pythagoras. Dah. Ya Rahman. Rahman yang mana pilih? Kenapa?
Kenapa D? Okey, jom tengok D. Cuba susun balik D. Kita ambil D. D ni sama tak? Tengok ni. D, km. Ini pun km. Tapi ni tolak ni, Rahman. Ni tambah. Tak sama. Okey, Rahman. Boleh terima? Okey. Kalau kat sini tambah, betul. Selesai. Okey dah, jom. 7 ialah sebuah catapan yang menunjukkan keputusan ujian matematik bagi kelas 3 Smart. Okey. Besarkan sikit Okey, apakah nilai pecahan yang mewakili sektor grade B? Okey, mula sekarang. Dia nak pecahan. Pecahan bentuk macam ni lah. Bentuk-bentuk yang macam bawah ni kan. Okey. Mula sekarang guys. Ini bukan peratus ya, 80. 80 ni lah darjah ya, 80 darjah. Okey, apa jawapan awak? Orang kata B. Macam mana orang buat? Bagi idea sikit orang. Macam nak buat? Dapat B? Lok Mama dapat sama B ke? B juga ya? Macam mana Lok Mama buat? 80. Betul Nora. Okey, bagus. Sebab satu bulatan ni, dia punya pecahan dia adalah 360. So, daripada apa? Daripada 80. 80 daripada 360 darjah. Tengoklah guys, kalau dia bagi peratus, kan? Kita kena bagilah dengan peratus guys. Tengok berapakah, apakah yang diberikan. Kalau darjah, bagi dengan darjah. Satu bulatan 360. Jadi boleh kita pecahkan, kita akan dapat jawapannya 2/9. Okey tak? Betul. Okey. Tahniah guys, tahniah. Okey, boleh salin dulu, Okey, boleh salin dulu. Bagus. So, kita ada lagi section B. Nampak gayanya section B ni kita buatlah minggu hadapan. Nak sambung terus pun dah jam otak kita ya. Kita buat minggu depan lah. Kita buat minggu depan sambung sikit. Jadi itulah kod untuk hari ni guys. Harap-harap dapatlah membantu awak sedikit membuat ulang kaji pantas. Jadi tak adalah sisa sangat sebab ada sekolah yang tak buat lagi kan. Ada sekolah yang belum buat lagi dia punya latihan yang diberikan lah. Okey, cikgu sampai sini. Ada apa-apa nak tanya guys sebelum kita bersurai? Sebelum tu guys, ini siap. Halang-halang ni, cikgu buka ni kita habiskan page ni lah. Minggu depan kita masuk page ni. Sebelum kita bersurai ni guys. Last one. Okey, nombor 1. A, B, C, D. Okey, apa jawapannya? Nombor 1. A, B, C, D. So, apa jawapannya? A. Nombor 1 A. Udah kelihatan Nombor 1 A. Nombor 2 D. Nombor 2 D. So, itu sahaja guys untuk hari ni.